A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersempena dengan nuzul Quran pada 17 Ramadan yang lepas, InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan kepada rakan-rakan dan juga rakan-rakan sekalian sedikit berkenaan dengan ilmu yang terkandung selepas turunnya Al-Quran kepada kita. Okey, secara seminta lalu saya akan menceritakan bahawa Al-Quran ini adalah satu mukjizat agung yang mana telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun, 10 tahun di Mekah dan juga 13 tahun di Madinah. Yang mana Al-Quran ini adalah merupakan satu hadiah, merupakan satu penganugerahan yang terbesar kepada kita umat Muhammad SAW. Walaupun umat yang penuh dengan dosa, namun kita diberikan satu hadiah ataupun mukjizat yang sangat-sangat besar, yang sekiranya kita pelajari, sekiranya kita amati dan juga kita fahami, InsyaAllah kita akan mendapat syurga yang penuh nikmat di akhirat nanti. Okey, sudah kita fahami bahawa Al-Quran ini merupakan satu kitab yang mana di dalamnya mengandungi pelbagai kisah-kisah lampau, kisah-kisah teladan yang lepas untuk kita teladani. 1001 bentuk hukum untuk kita jadikan sebagai panduan hidup, kita jadikan sebagai panduan hidup. Hikmah-hikmah yang dapat kita gunakan sepanjang kita hidup sehinggalah kita mati. Okey, untuk memahami 1001 pengkisahan, hukum hakam dan juga pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita perlu untuk faham dahulu apa yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita. Jadi untuk memahami Al-Quran, kita tidak boleh memahami dengan secara sambil lewa. Kita tidak boleh memahami dengan menggunakan akal fikiran kita yang hanya tidak seberapa ini. Jadi untuk memahami Al-Quran dengan lebih dalam, kita perlu dengan satu ilmu, yang mana ilmu ini dapat membantu memudahkan umat Islam pada zaman kini dan juga bermula daripada awal penurunan sehingga sekarang untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik. Okey, ilmu yang insyaAllah yang saya akan kongsikan ialah ilmu ulum tafsir ataupun muqaranah tafsir, yang mana ilmu ini akan menceritakan berkenaan dengan sejarah-sejarah penurunan Al-Quran, sejarah ilmu tafsir itu sendiri. Seterusnya kita akan melihat sumber-sumber bagaimana ilmu tafsir ini diambil ataupun ilmu tafsir ini digunakan sebagai satu bentuk ilmu yang menjadi kemudahan kepada masyarakat daripada awal penurunan sehinggalah zaman sekarang. Seterusnya kita akan melihat pada tokoh-tokoh yang mempelopori ilmu penafsiran Al-Quran ini, bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke zaman tabi'in dan sehinggalah membawa pada zaman sekarang. Dan seterusnya juga kita akan mempelajari berkenaan dengan bentuk-bentuk perkembangan, bentuk-bentuk perkembangan yang terdapat di dalam ilmu penafsiran ini, bermula daripada zaman Nabi sehinggalah zaman-zaman kontemporari moden ini. Okey, hari ini insyaAllah saya akan fokuskan kepada satu subtopik saja ataupun satu pecahan kecil saja, iaitu berkenaan dengan sumber-sumber penafsiran Al-Quran pada zaman Nabi dan juga pada zaman sahabat. Okey, pertama kita akan melihat pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi kita ada dua sumber utama, iaitu Al-Quran itu sendiri dan juga hadis. Mungkin ada yang mempersoalkan apakah perlu lagi ilmu penafsiran Al-Quran sini, sedangkan pada zaman Nabi kitabnya diturun dalam bahasa Arab, yang membacanya juga adalah orang Arab, bangsa Arab. Pada ketika itu, pada awal penurunan Al-Quran ini diturunkan kepada bangsa Arab. Jadi apakah perlu untuk Al-Quran ini ditafsirkan mengikut dengan lebih sistematik? Jadi kat sini walaupun bangsa Arab itu memahami Al-Quran itu dengan lebih baik daripada kita, khususnya masyarakat Melayu di Nusantara. Jadi tapi bahasa dia yang terkandung dalam Al-Quran itu merupakan satu bahasa yang kompleks, satu bahasa yang sangat-sangat memerlukan penelitian, bahasa yang sangat cantik
yang tak boleh dipikirkan dengan sewenang-wenangnya lah. Jadi kat sini kita akan melihat bahawa Nabi sebagai individu pertama yang menerima Al-Quran ini merupakan pakar rujuk, merupakan rujukan utama para sahabat ketika berlakunya penurunan Al-Quran. Mungkin pada waktu ketika ini ada perbezaan di manakah ayat Quran dan di manakah hadis. Jadi Nabi akan menerangkan berkenaan dengan Al-Quran ini dengan lebih baik. Okey, kenapa Al-Quran itu diturunkan? Kenapa kepada siapa Al-Quran ayat sesuatu ayat itu diturunkan? Dan apakah hukum-hukum yang terkandung sekiranya ada keluar-keluar yang diturunkan itu adalah ayat yang hukum. Jadi kat sini kita faham bahawa rujukan pertama pada ketika ini adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi seterusnya kita akan melihat hadis. Hadis ini merupakan segala bentuk perbuatan takrir Nabi ataupun kata-kata Nabi yang mana Nabi menerangkan berkenaan sesuatu. Dan kat sini hadis-hadis ini diguna juga sebagai rujukan yang mana ada setengah ayat Al-Quran memerlukan pengkhususan atau memerlukan terjemahan luar yang lebih mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang lebih am. Mungkin sebagai contohnya adalah seperti berkaitan dengan bagaimana untuk melaksanakan solat. Adakah sama dengan solat-solat Nabi-Nabi yang terdahulu? Jadi di sini munculnya persoalan yang mana ayat dalam Al-Quran hanya mengajak untuk solat, tapi tidak menerangkan bagaimana untuk solat dengan secara lebih detail. Apakah pergerakan yang perlu dibuat, selepas pergerakan ini apa pergerakan itu yang dibuat. Jadi kat sini Nabi hadis digunakan yang mana Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi kat sini Nabi bukan sahaja mengajak solat, tapi Nabi juga menunjukkan cara untuk bersolat. Nabi juga menunjukkan selepas takbiratul ihram apa yang akan dilakukan sehinggalah akhir solat yang dijalankan. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada zaman Nabi, zaman sahabat. Mana zaman sahabat ini berlaku selepas kewafatan Nabi. Pada zaman bermulanya Khulafaur Rasyidin, diangkatnya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Jadi kat sini sumber rujukan pertama itu sudah tidak ada. Yang kita ada adalah sumber rujukan kedua, iaitu hadis, sumber ataupun orang yang perlu dirujuk utama itu sudah tidak, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman sahabat ini kita akan melihat akan berlakunya pertambahan cara untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan zaman pada ketika itu. Jadi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW berlakunya pembesaran wilayah Islam, bukan sahaja di tanah Arab, malahan pergi ke Parsi dan juga Rom. Kat sini kita akan dapat lihat berlakunya kepelbagaian kaum, bertembungnya kepelbagaian bahasa. Untuk memahami Al-Quran adalah satu perkara yang agak sukarlah bagi penduduk yang bukan berasal daripada tanah Arab, yang berbahasa Arab, bercakap Arab. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, ada 4 cara yang mana digunakan oleh para sahabat untuk mentafsirkan Al-Quran, iaitu yang pertama ialah dengan menggunakan Al-Quran itu sendiri sebagai sumber rujukan yang paling utama. Kedua, dibantu oleh hadis Nabi SAW. Ketiga, ada ijtihad para sahabat. Dan keempat adalah perkara-perkara Israiliyat. Okey, yang pertama dan yang kedua mungkin saya dah terangkan di atas tadi, di mana Al-Quran itu ada sahabat-sahabat yang telah pada Al-Quran dan juga hadis, mungkin ada para sahabat yang telah bersama Nabi dengan lebih lama. Jadi kefahaman mereka itu adalah lebih tinggilah berbanding yang baru memeluk Islam dan sebagainya. Jadi kita akan terus bergerak ke nombor 3, iaitu ijtihad para sahabat. Mungkin pada zaman tersebut wujudnya pembasahan baru, hukum-hukum baru ataupun hal-hal Islam yang baru. Jadi yang mana hal-hal ini tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Jadi kat sini para sahabat mengambil pandangan antara para sahabat yang muktabar, yang mana lebih dekat dengan Nabi, untuk berijtihad dengan pandangan mereka. Okey, sekiranya berlaku keadaan sebegini, apa yang perlu kita buat? Perkara ini tak ada disebutkan secara langsung dalam hadis dan juga Al-Quran, tapi dengan mengambil perkaitan hal yang berlaku dengan hal yang bakal terjadi,
Maka sahabat-sahabat berpendapat untuk meletakkan hukum pada satu tempat itu dengan lebih baiklah. Okey, yang terusnya yang keempat adalah perkara Israiliyat. Muncul persoalan, adakah boleh untuk kita guna perkara Israiliyat ini? Bukankah perkara-perkara Israiliyat ini adalah perkara-perkara yang lebih cenderung kepada perkara yang menyeleweng kepada agama. Jadi kat sini penggunaan perkara Israiliyat adalah satu benda yang dibolehkan, namun tidak menjadi keutamaan lah. Dibolehnya penggunaan perkara Israiliyat ini adalah bila perkara yang Israiliyat ini tidak menyeleweng dengan apa yang agama ajar. Mungkin dia ada berkaitan dengan 3 sumber yang pertama, iaitu Al-Quran, hadis juga ijtihad. Jadi moga dengan sedikit perkongsian ini dapat memberikan kefahaman kepada kita untuk lebih belajar berkenaan ilmu ulum tafsir. Berhati-hatilah dengan mentafsir Al-Quran menggunakan akal. Moga-moga kita dapat mempelajari Al-Quran ini dengan lebih baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن